Okay, so ni muka surat pertama guys. Okay, yang ambil muka surat pertama. Cikgu takkan buat semualah yang benda-benda mudah ni kan. Yang ni sebagai revision. So sebenarnya korang boleh guna calculator je. So tak ada masalah. Nak guna secara manual pun boleh. Okay, yang ni cuma nak tengok kita punya kefahaman menggunakan calculator. Yang cikgu rasa ni tak ada masalah lah. Ni senang sangat kan. Ni senang sangat. Berapa ni? Negatif 4. Negatif 13 atau 5? Berapa? Ni senang lah saya rasa. Ni tak ada masalah sangat. Jadi ni kita boleh skip je Ini boleh skip Ini apa ni? Negatif 10. Ini panjang sikit. Berapa guys? Nombor 7 ni. Cuba korang guna calculator. Cuba nak tengok juga. Tak ada yang salah tekan ke? Cuba check berapa dapat. Pastikan bracket tu dalam bracket ya. Ikut sahaja. Lapan, betul Aman. Okey, nombor 9. Tu ada darab. Sembilan. Okey, nice. Nombor 11. Negatif 7. Okey. Jadi ni cikgu rasa kebanyakan korang tak ada masalah lah kot. Kan ada juga ada masalah. Adakah yang bermasalah? Tak ada kan? Senang kan? Okey. So, sekarang ni kita pergi pecahan. Okey, pecahan ni nampak macam darjah 6. Tapi cikgu percaya ramai juga yang tak boleh buat. Kalau guna calculator boleh lah. Kan? So, kalau guna calculator boleh lah. Menggunakan calculator. Kalau kata tak nak guna calculator, kenapa kita tak perlu guna calculator? Kadang-kadang kita boleh potong. Jadi bila potong tu dia memudahkan kita dan juga jalan kerja. Okay, kalau yang simple-simple macam ni kita guna calculator je. Tapi ingat untuk permulaan ni kita recall balik. Kalau soalan tambah atau tolak, kita mesti samakan bawah dia ni. Bawah dia kena sama ni, penyebut dia. So caranya adalah darab 2 ni 6 lah. So lepas tu darab 2 ni 2 lah. 3 darab 1 3. Tu je guys. Terang. Cuba korang guna calculator, mesti dapat sama. Okay, senang Alright, kita buat sebelah je lah guys, sebab benda dia senang ni. Okay, 2/3 tolak 1/3. Okay, bawah dah sama. Dah senang sangat guys. Okay, supaya kepada kawan-kawan baru masuk, kita dalam page kedua. Kalau soalan macam ni mungkin dia mencabar sikit. Soalan macam ni dia mencabar sikit guys. So 7 dah sama. 3 tambah 2. Okay, darab tu juga bracketkan lah ya. Macam tu. So kita akan dapat 5/7. Okay, kalau dia darab atau bahagi, kita direct je. Maksudnya 7 darab 3 21. Dia tak macam tambah dengan tolak. Samakan kan? Atas dan atas. Dah siap. Tak percaya guna calculator. Cuba guna calculator, dapat sama tak? Jadi ada setengah-setengah tu kita guna manual macam lagi cepat. Guna calculator nak kena bracket lagi. Tapi okey je guys, guna calculator pun okey. Konsep ni kena ingat juga ni. Jangan boleh langsung sebab nanti senang nanti bila nak masuk katanya nak potong-potong ke senang. Okey, kita tunggu jawapan daripada awak. Nombor 7. Okey, mulakan dari sekarang. Apakah jawapannya? 29/36. Okey, semua dapat sama? Ada masalah tak? Okey, itu tunjuk dulu sikit. Kalau nak guna manual. Okey, kalau guna manual, maksudnya manual janganlah manual penuh. Kita buat satu-satu yang ni dulu. Kita enter dulu kan. Kalau nak buat macam ni, 3 darab 2 tambah 1. 3 darab 2 6 tambah 1 adalah 7. Okey, itu step dia kan. So 5 darab 2 10, 10 tambah 2 12. Dah kan mudah sikit nampak.
Jadi kita buat dalam bracket dulu. 7/3 tambah dengan 2/5. Macam tu guys. So kita akan dapat 41/15. So bahagi 12/5. Ni step-step yang kita buat lah kalau dapat barang penuh. So kita pun bahagi dengan 12/5. Jawapannya kenapa juga dapat 41 ah? Ke cikgu salah? Kenapa juga dapat 41? Kita try lagi. 41 bahagi 12/5. Aku dapat 41. Bukan tambah. Cukup tambah ya? 7/3 tolak dengan 2/5. Lah aku tambah ya. Sini aku salah. Okey, bahagi 12/5. Betul lah. Betul. Cikgu salah tekan pula. Terima kasih. Okey, ni antara contoh jalan kerja yang kita boleh buat lah. Kalau nampak dia macam 2 markah ke, kena buat jalan kerja guys. Okey. Kalau tak ada markah tak apa. Jadi yang dalam bracket ni kita boleh guna calculator je guys. Okey, tak nak buat macam ni pun tak apa. Ni contoh je lah konsep yang kita boleh belajar. Okey, jadi yang ni gua sudah okey kan? Tak ada masalah sangat. So boleh guna calculator. Okey, sekarang kita masuk kuasa pula. Okey, ini adalah kuasa 0.05 kuasa 2. Apa maksudnya tu? Maksudnya adalah ada 2 kali 0.05 darab dengan 0.05. Kalau kuasa 2 lah. Kalau kuasa 3 darab lagi. Macam tu. Tapi korang pun boleh guna kalkulator aja guys. Tekan je 0.05 kuasa 2. Korang akan dapat dalam bentuk pecahan 1/400. Ataupun kita boleh buat 0.0025. Macam ni. Okey, ini cikgu rasa penting. Jadi cikgu nak buat banyak sikit. Sebab selalu kita keliru kan. Bukan sekejap, bukan sikit keliru, memang banyak keliru. Okey, nombor 2 guys. Apa jawapannya? Kita guna calculator dulu, dapat apa? And then kita guna cara manual. So bracket, buka punca kuasa 2, 49. Tolak 11. Tutup bracket, kuasa 3. Negatif 64. Ni guna kalkulator lah, mudah. Macam tu. Ada yang tak boleh buat ke? Cuba angkat tangan ke. Mana yang tak tahu? Mana tak tahu guna kalkulator? Manalah tahu kan? Semua okey tak guys? Ada apa-apa permasalahan tak? Kalau nak buat satu-satu ni boleh juga guys sebab 49 sama dengan 7. Okey, Arina okey. Bahagi ni kuasa 3. Buat dalam bracket dulu. Macam tu. Okey. Macam tu. Jadi seolah-olah macam negatif 4 darab negatif 4 16 darab negatif 4 negatif 64. Kawan lain okey? Boleh kalau tak tahu beritahu, cikgu nak tunjuk kalkulator cikgu kat dekat skrin komputer lah kalau tak tahu. Lokman okey, alhamdulillah Lokman. Okey, kita buat yang semakin canggih. Sini pun okey. Ni tak canggih lagi guys. Ni masih lagi mudah. Cikgu guna kalkulator dapat apa? Ni namanya adalah punca kuasa 3. Punca kuasa 3 shift yang warna orange tu. Masuklah. Negatif 0.27.
Negatif 3/10 pun boleh, ataupun negatif 0.3 pun boleh. Betul, bagus. Maksudnya korang okey lah, ni boleh lah pakai kalkulator. Okey, disebabkan ni indeks guys, korang pun dah belajar indeks kan. Jadi yang ini sebenarnya kita juga boleh tulis dalam bentuk macam ni guys. Negatif 0.027. Ini maksudnya punca kuasa 3 tau. Punca kuasa 3 kita boleh tulis 1/3. Jadi kuasanya 1/3 ni menunjukkan dia adalah punca kuasa 3. Kalau dia kuasa 4, punca kuasa 4 kita akan tulis macam ni. Ini punca kuasa. Janganlah kita buat macam ni pula. Ini kuasa dengan punca lain. Okey, boleh? Sebagai ingatan. Okey, katalah tiba-tiba dia pergi macam ni. 0.027 2/3. Atau apa maksudnya tu? Ini maksudnya adalah yang atas tu kuasa. Jadi 0.027 kuasa 2, bawah tu punca kuasa 3. Jadi kita boleh buat dua bentuk, sama ada dalam bentuk root macam ni ataupun dalam bentuk indeks ataupun kuasa. Ini namanya indeks. Kenapa nama dia tak bagi kuasa? Sebab dia dah dalam bentuk pecahan. Jadi namanya adalah indeks. Jadi indeks dengan kuasa benda yang sama je guys, nama je beza. Ada setengah orang tu panggil abu kan, ada setengah orang panggil dia Pak Abu. Orang yang sama kan, nama je beza. Okey, jadi sambil-sambil kita buat soalan ni, kita akan cerita jugalah benda-benda yang bersangkutan. Tengok ni guys, semakin mencabar soalannya. Okey, cuba guna kemahiran anda menggunakan kalkulator, berapa dapat? Tu kuasa 2 tu kat luar ya guys. Kuasa 2 ni kat luar bracket, bukan kat dalam, kat luar bracket. 24. 4 saja. 4. Okey, siapa dapat lain? 4. Okey, sama-sama kawan-kawan lain kira. Kalau kita buat jalan kerja, kita kena selesai dululah. Ni punca kuasa 3 kan. Jadi kita punca kuasa 3 negatif 216. Kita dapat kat situ adalah negatif 6. Jadi kita tolak tu. 8 tambah tolak 6, kita akan dapat 2. Jadi 2 kuasa 2 adalah 4. Jadi betul lah jalan kerja kita buat. Okey. Okey guys, kita masuk lagi. Kuasa 3 tak nak, senang sangat. Ini senang tak nak. Kita tengok sebelah, senang tak? Ini ni. Ini walaupun nampak simple. 27 27. Okey, nampaknya awak dah makin main lah ni guna kalkulator. Okey, lagi ni. Panjang sikit. Dapat jawapan terus boleh, nak buat satu-satu pun boleh guys. Cuba try buat satu-satu. Berapa dapat ni? Punca kuasa 121 kita akan dapat 11. Darab 2 kuasa 3. Guna kalkulator. Bracket negatif 2 kuasa 3. Yang warna kuning tu. Betul, negatif 88. Guna kalkulator direct boleh, guna jalan kerja boleh. Jadi kalau boleh, kita perlukan kemahiran kedua-duanya. Okey Okey, jom guys, kita buat lagi. Ni senang sangat, tak nak? Okey, nombor 5. Nombor 5 ni mencabar. Okey. Kalau guna kalkulator dapat apa? Guna manual dapat macam ni. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3 negatif 125. Kita akan dapat sini adalah negatif 5. Sini dapat 16. Okey. 1 tolak 5 kita akan dapat negatif 4.
Negatif 4 darab negatif 4. Ni seolah-olah macam negatif 4 darab negatif 4. Negatif-negatif positif guys. Ini adalah 16. Okey, kalau guna kalkulator pun kita akan dapat 16 juga. So it is the same. Senang je. So ini adalah benda-benda asas yang kita kena kuasai. Kalau tak ini tekan salah, sia-sia je. Semua dapat sama. Zikri pun sama Okay, Naura sama dan dia pun sama. Okay, sekarang kita nak masuk yang lain pula guys. Jadi yang pertama tadi kita pergi nombor bulat yang basic. Lepas tu kita buat punca dengan kuasa. Sekarang ni kita nak tengok ungkapan algebra. Okay, so cikgu dah terangkan sebelum ni apa beza ungkapan dengan persamaan. Jadi cikgu nak ulang lagi. Apa itu masuk ungkapan dan apa itu masuk persamaan. Persamaan. Apa bezanya persamaan ni? Persamaan algebra. Dua-dua ni ada algebra. Sebab tu topik algebra ni besar. Dia ada persamaan, dia ada pecahan, semua ada algebra. Jadi, apa beza sebenarnya persamaan dengan ungkapan? Okey. Jadi, kat bawah ni, nampak tak ni? Ini aku tulis balik. 2A per bracket 3 tolak 4A. Ini namanya ungkapan. Kalau persamaan dia kena ada sama dengan kosong ke, sama dengan X ke, sama dengan 10 ke, kena ada sama dengan. Bila sama dengan, maksudnya dia adalah persamaan. Kenapa persamaan? Kerana sebelah kiri dan sebelah kanan dia adalah sama. Sebab tu namanya persamaan. Kiri dan kanan ni mempunyai persamaan. Okey. Kalau tak ada sama dengan, namanya ungkapan. Ungkapan saja. Boleh. Nanti bila awak dah belajar ungkapan dengan persamaan, awak akan belajar rumus algebra. Jadi, kadang-kadang cikgu kat sekolah tak cakap lah ni kan. Dia cuma cakap belajar algebra je. Tapi algebra ni banyak. Ada pecahan, ada ungkapan dan sebagainya. Okey, faham guys So, tu beza antara persamaan dengan ungkapan. Perlu hafal tak? Tak perlu hafal. Cuma tahu tu adalah satu kelebihan pada kita. Okey, sekarang ni tengok. Kembangkan ungkapan ini. Jadi janganlah cuba-cuba kita buat persamaan lah sebelah sini. Jadi elakkan kita buat persamaan. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, cikgu galakkan awak buat macam ni. Elakkan tulis sebelah ni. Walaupun boleh sebelahnya ni. Tapi kita boleh bawah ni. Takut cikgu salah faham pula sama kan. Jadi 2A kita kembangkan dia seperti biasa. 2A darab 3, 6A. 2A darab 4A. 2A darab 4A. 2 darab 4, 8. A dengan A kuasa 2. Positif, negatif, negatif. Okey, positif, negatif, negatif. Jadi inilah jawapannya. Okey, ni namanya kembangkan. Kalau dia nak faktorkan, dia akan jadi macam ni balik. Faktorkan tu bracket. Jadi bracket ni sebenarnya faktorkan. Jadi kembangkan dengan faktorkan ni adalah adik-beradik. Kalau dia bagi dalam bracket, biasanya kita nak buang bracket namanya kembangkan. Tapi kalau tak ada bracket, kita kena buat bracket namanya faktorkan. Bila masa nak pakai bracket? Bila soalan kata simplify, pemudahkan. Biasanya pemudahkan dalam bentuk ada bracket biasanya lah. Tak buat pun tak apa guys. Okay. Ataupun nanti bila awak masuk form 5, dia ada factorizations di bawah kuadratik. Jadi kat sini cikgu tak adalah pinjam lebih-lebih sangat. Yang pasti kembangkan adik-beradik dengan faktorkan. Jadi ingat kalau kembangkan tu ada bracket, nak buang bracket. Kalau faktorkan yang tak ada bracket, dia nak adakan bracket. Itu je bezanya guys. Okey, kita buat lagi guys. Okey, dalam masa 30 saat dari sekarang, apakah jawapannya guys? Belajar. Jadi kita kuasa 2 kan, maksudnya 2 kali yang sama. Okey, mulakan mengembangkan diri anda. Mulakan dengan depan.
5 darab 5, 25. X darab X adalah X kuasa 2. Dah. Yang pertama dah siap. Baru kita pergi yang kedua ni. Okay, 5 darab 3 adalah 15. X tak ada, X1 je letak X je. So, positif, negatif, negatif. Dah selesai. Kita buat yang belakang ni dengan depan pula. 5 darab 3, 15. X. Negatif, positif, negatif. 5 darab 3 adalah 9. Negatif, negatif, positif. Kan senang macam tu. Tengok permainan dia. Lepas tu cari persamaan yang dekat. Persamaan ni adalah inilah. Sebab apa? Sebab belakangnya kedua-duanya ada X. Seolah-olahnya kedua-dua ni orange. Jangan pula kita tambah dengan X kuasa 2 tu lain. Tu geng lain. Jadi kat sini kita tinggalkan 25X kuasa 2 sebab tak ada geng. Manakala kat sini kita guna kalkulator je guys. Tolak 15, tolak 15. Guna kalkulatornya. Tolak 15, tolak 15. Awak akan dapat tolak 30. X tak ada kalkulator. Jadi X biarkanlah. Tara, ini namanya kembangkan. Kalau diminta faktorkan semula, maka kita kena buatlah macam ini. Itu je guys. Senang je. Faktorkan kita boleh guna kalkulator. Okey, soalan guys kalau ada. Okey, salin dulu. Okey, kita teruskan lagi Okey, dah mula siap. Okey, dah siap boleh buat nombor nombor 3. Kembangkan nombor 3 yang bawah tu. Okey, mulakan sekarang. Okey, nombor 3 Kembangkan. Yang pertama depan dengan depan. 4 darab 2 8. X darab X, X kuasa 2. Dah yang kedua pula. 5 darab 4 20. X ada 1 je, biarkan. Positif, positif, positif. Okey. 2 darab 3 adalah 6. 6. X 1 je, negatif, positif adalah negatif. Okey, lagi. 3 darab 5 adalah 15. Negatif, positif, negatif. So ingat, kita kena samakan ataupun gabungkan ataupun selesaikan operasi yang sama. X tersebut. Kuasa 2 ni tak ada geng, biarkan. Guna kalkulator. 20 tolak 6. Kita akan dapat 14. Tara, dah siap. Ada dapat lain ke? Beritahu kalau dapat lain. Ni benda-benda yang basic gila lah. Sebab sampai menengah ni kita akan guna benda ni guys. Kalau kita rasa lambat, lemah ni kan, kita kena selalukan. Sebab nanti bila masuk menengah tinggi, form 5, dia ada benda-benda pelik lagi. Nanti dia akan gantikan 3 ni dengan huruf P lah. Kan, dia gantikan 3 tu dengan benda lain. Jadi dia makin complicated. Jadi kalau benda asas macam ni kita rasa pening, kita usahakan. Cikgu harapkan korang usaha supaya mahir lah, cepat lah maksudnya. Dapat je kita macam boleh selesaikan dengan pantas. Okey, mulakan ini guys. Okay, mula sekarang. Dapat jawapan, komen nanti. Apa jawapan awak? M dengan M kuasa 2. Negatif, positif, negatif. M dengan 2, kita akan dapat 2MP. Negatif, negatif, positif. Oh, ni tak ada geng guys. Ni tak ada geng. Ni biar macam ni je. Ni tak ada geng, kita selesaikan. Maka jawapan kita sampai sini je. Sebab belakang dia tak sama. Oh, adalah depan dia. Lah, tak perasan pula. Yang ini ke ini adalah. Betul Nora. Ya, betul Nora. Cikgu tak perasan. Nora perasan ya.
Okey, jadi kat sini PM MP ni sama je guys. Jadi korang boleh je tulis ni PM ataupun MP. Sama kan? Tak pasang pula. Jadi kat sini tengoklah depan dia. 2 tambah 1. Ni tak ada depan, kalau depan tak ada apa-apa 1 tu guys 2 tambah 1 3. 3 PM tolak dengan 2 PM kuasa 2 tolak M kuasa 2 dah. Settle tada. Tapi saya elok-eloknya kalau boleh kita letak yang ada kuasa 2 kat depan. Tak kisahlah mana-mana yang ada kuasa 2 tu kita letak kat depan. Lepas tu diikuti dengan kuasa 2 lagi. Kalau ada, baru dah diikuti dengan yang tak ada kuasa. Ini susunan dia lah. Tak ikut pun tak apa. Nak guna yang atas ni pun boleh. Okey, salin guys. Jom kita buat nombor 5. Mulakan. Ini lebih mencabar. Sebelum selesaikan, kita kena selesaikan dalam ni dulu. Selesaikan dalaman dulu. Di 4 darab X 4X tolak 8. Ni bracket pertama. 5 darab X 5X 5 darab 6 30. Lepas ni barulah boleh selesaikan dia guys. Okey, teruskan. Jadi kat sini 4 darab 5 20 X dengan X kuasa 2. So 4 dengan 3 4 dengan 3 120. 4 dengan 30 dari 120 X. Negatif positif negatif. Okey, 8 dengan 5 adalah 40 X. Negatif positif negatif. 8 dengan 30 negatif negatif positif. 8 dengan 30 alamak besar lah pula tu darab ni. 2 4 0. Okey, ada yang sama tak? Ada yang sama. Jadi 20 X kuasa 2. Gunakan kalkulator. Tolak 20 tolak 120 tolak 4. Kita akan dapat tolak 124 X. Macam itu guys. Tada, dah siap. 40 bukannya 4. 40 ke? Mana? 40 mana 40? Oh lah. Aduh. Masih sini 40. Jadi berapa tu? 160 lah ya. 160 X. Betul Nora. Masih Nora. 40 jelah. 8 darab 5 40. Betul. Okey, salin dulu. Kita move lagi. Okey. Tengok dia punya kembangkan. Walaupun nama pemudahkan tapi suruh kembangkan ni. Dikembangkan dia macam ni bentuk dia. Jadi bentuk kita pelbagai guys. Tengok ni ada kuasa 2. Bermaksud bahawa kita kena buat 2 kali dulu. Ada kuasa 2, kita kena buat 2 kali dahulu. Kan kuasa 2 kan? Maksudnya ada 2 kali lah. Baru tolak dengan 3B. 3B ni kita selesaikan kemudian, last kali. Yang penting kita selesai yang ni dulu. Seperti biasa kita kembang-kembangkan lah. Okey, mulakan. B tolak tambah tolak 2 darab A adalah 2AB tolak tambah tolak 2 darab 2 adalah 4B kuasa 2 tolak dengan tambah tolak dengan tolak tambah tolak dengan 3B. Macam tu. Ada geng tak? Okey, ada geng. Ni geng kita. B tak ada geng. Ni tak ada geng. Satu je ada. Kalau macam tu, final kita adalah A kuasa 2 4AB
sampai sini aja guys. Ada kuasa 2 lah. Cikgu tak perasan pula ni. Ini kuasa 2 ni. Kuasa 2 ni, kuasa 2 ni dengan ni. Tak perasan lagi. Tak apa. Jadi kat sini nampak tak? Ni adalah, kalau depan ni 1 ya, tak ada apa-apa. 1 tambah 4, 5. Jadi 5A kuasa 2 tolak 4AB tolak 3B. Dah, dah siap. Tak boleh tu A dengan B 3B, 3A. Tak boleh. Sorry. Tak boleh. Sebab ini A, itu B, tak boleh guys. Kan? Ini A, ini B, tak boleh. Sampai itu je lah. Okay, move lagi Kita habiskan lah ni. Kalau soalan macam ni macam nak buat? Okay, sebelum juga explain, korang buat dulu. Tapi dia nak faktorkan guys. Maksudnya dia nak bracket. Jadi cikgu tunjuk sikit dulu macam mana. Okay, soalan macam ni, sebelum cikgu pergi lebih jauh, kalau ada tolak, ada kuasa macam ni kan, step pertama yang korang kena ingat satu formula. Formulanya macam ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kalau korang nampak ada tolak dan kedua-dua ni ada kuasa, jadi terus kita buat bracket 2 macam ni. Kita letak A tolak B, A tambah B. Tak kisah terbalik pun, A tambah B, A tolak B pun boleh. Sama je. Dengan syarat keadaan dia macam ni. Tapi janganlah pula macam ni kita buat macam tu juga. Ni lain. Ni kuasa 2 kat luar. Ni kuasa 2 pada diri sendiri. Kalau macam ni lain. Macam ni benda yang sama guys. Sebab benda yang sama. Sebab dia kuasa 2 benda yang sama. Tolak-tolak. Kalau macam ni satu tolak, satu tambah. Okey. Jadi ni pun sama. Formula ni akan gunakan sampai form 5. Jadi awak kena guna dia sekarang, nak biasakan dia. Jadi kat sini kita nampak ada kuasa 2 je. Ada kuasa 2, tolak dah betul. Jadi kat sini kita tambah sendiri kuasa 2. 1 kuasa 2. Sebab apa kita boleh tambah? Sebab 1 kuasa 2 sama dengan 1 juga. 1 kuasa 100 pun sama dengan 1 juga. Jadi 1 ni special. Jadi 1 tu cikgu tambah sendiri. Kenapa cikgu tambah? Sebab nak jadikan dia kuasa-kuasa. 9 tak ada kuasa, 9 kena kuasakan juga. 9 ni berapa kali kod? 9 ni adalah 3 kuasa 2, 9. Jadi kalau kita susun balik, akan jadi 1 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 X kuasa 2. Kita kena pastikan semua kuasa 2. Okay, faham? Jadi sampai kat sini barulah kita boleh buat 2 bracket. Jadi sini 1 tolak 3X. Yang kuasa tu dah boleh abaikan. 1 tambah 3X. Jadi kuasa tak ada lagi dah. Jadi kat sini namanya adalah faktorkan, factorize ataupun factorization. Okay guys, boleh faham tak? Tanya-tanya. Kalau ada soalan, tanya-tanya. Ada apa nak tanya tak? Tanya. Mana tak clear ke tanya? Pastikan atau yes, apanya? Kalau kita buat tambah dulu boleh ke? Boleh. Tambah dulu pun boleh. Sini tambah yang tolak lah kan. Ni tambah pun boleh. Okey je. Tak ada masalah. Tapi yang penting soalan tu hendaklah tolak. Yang penting soalan ni kena tolak dan ada kuasa. Tambah tak boleh. Tambah tak boleh. Okay, soalan ni sangat penting. Sebab apa kadang-kadang dia bagi soalan macam ni. Dia bagi soalan macam ni kan. Lepas tu dia akan buat bawah dia. Dia akan buat bawah dia. Soalan macam dia buat 1 tambah 3X. Kita lagi pening. Sedangkan kalau kat bawah ni ada 1 tambah 3X. Contoh lah ya. Nampak tak ada benda yang sama? Kita boleh potong ni guys. Macam tu. Sebab tu penting lah kita tahu formula ni. Dia akan memudahkan kita sangat banyak. Jadi ni tak payahlah sebab dia tak minta. Sebenarnya ada kuasa 2. Kalau 9 kuasa 2, dia akan jadi 81. 9 kuasa 2, 81 tak boleh. Kalau 1 kuasa 2, jadi 1 lagi, okey lagi. Faham tak? Jadi tak boleh lah kita ubah. Kalau kita 9 kuasa 2, kita dah ubah yang asal. Tak boleh lah.
dia akan jadi macam ni. Dah tak boleh. Ni bukan yang bentuk asal lagi dah. Kita kalau nak ubah kena jadi bentuk asal juga. Contohnya cikgu ada macam ni, 4 tolak 9 apa lagi, add kuasa 2. Jadi kat sini 4 ni cikgu boleh jadikan dia sebagai 2 kuasa 2 4 kan. 9 ni cikgu boleh jadikan dia sebagai 3 kuasa 2 9 balik. Faham tak maksud cikgu? Boleh. Jadi kita tak boleh ubah yang asal. Kita kalau ubah pun kena jadi yang macam asal balik. Jadi kalau 2 kuasa 2 kita akan dapat 4 balik. 3 kuasa 2 dapat 9 balik. Faham tak? Jadi dia mesti sama dengan asal ni. Kita tak boleh ubah jadi benda lain. Okey, boleh? Okey, bagus soalan awak. Okey, kita teruskan lagi ni. Tengok yang ni, walaupun ada tolak tapi tak ada kuasa. Ni apa ni? Ni kuasa ni kot. Tapi ni tak ada kuasa, tak boleh buat guys. Dia kena kedua-duanya kuasa baru boleh buat. Okey, ni kita salin sikit soalan baru. Okay, kuasa tu 4 X M kuasa 2 tolak dengan 12 M. Tu maksudnya. Jadi 2 belakang tu kuasa lah. Kita tulis bawah ni lah. Ni kuasa Jadi 4X M kuasa 2 tolak 12 M. Okey, ni adalah kita nak buat factorize jenis lain pula. Kalau tak ada kuasa, tak boleh suka-suka letak. Sebab 12 pun tak ada nombor apa nak kuasa kan. 2 kuasa 2, 4 tak boleh. 3 kuasa 2, 9 tak boleh. 4 kuasa 2, 16 dah lebih. Dan M pun tak ada kuasa 2. Jadi, kalau factorize jenis macam ni, senang je guys. Kita keluarkan apa yang sama. Buat bracket. Ingat, factorize ni mesti ada bracket. So, kita keluarkan huruf ataupun sifir yang sama ada. Contoh kat sini, dalam 4 ni kita ada sifir 4. 4 darab 1, 4. Sini pun ada sifir 4. 4 darab 3, 12. Maksudnya kita keluarkan sifir 4. Okey, boleh. Yang kedua, ni ada M1, ini ada M2 kan. Kita buang 1 M. Jadi M pun ada, kita letak M depan. Jadi 4 dengan M ni kita keluarkan. Apa yang tinggal sekarang? Yang tinggal sekarang adalah X. Yang tinggal sekarang adalah M. Ni adalah 3. Dah siap. Okey, soalan guys, kalau ada. Factorize macam ni pun popular. Ini lagilah popular. Sebab memang kita gunakan pun. Okay, Adri okey Adri. Zikri okey kot. Aifa okey Aifa. Alia, Arif. Okay. Boleh kan? Dania, Azman, Danish. Syafika okey, Irina. Kia okey bagus. Miza, Haris. Okey, Yusof. Naura insya-Allah okey. Nia macam mana Nia? Okey. Rani Putri, Safinas insya-Allah okey kan Safinas? Kisina, Safi dan juga Tasnim. Okey. Okey, kalau boleh semua okey lah, cikgu move Okey, bagus. Tengok penggunaan ni. Nanti kalau PT3, kalau form 1 mungkin awak tak nampak lagi. Form 2 mungkin awak tak nampak lagi soalan macam ni. Nanti PT3 ni awak nampak. Tapi kalau awak belajar dari sekarang, okey. Okey. Yang tengok pertama ada tolak dah okey dah. Tapi tak ada kuasa kedua-duanya. Jadi tak boleh guna yang formula lah kan. Kita guna bracket biasa sahaja. Jadi mula-mula kita selesaikan yang atas. Yang bawah tu biar dulu. Kita buatlah bracket macam ni guys. Tengok nombor apa yang ada. Sifir 6 dengan 12 ada. Sama kan. Ini 6 darab 1, 6 darab 2. Sebab apa? Sebab kita keluarkan sifir 6. Lepas tu kita ada X. Kita ada X. X kita keluarkan. Y tak ada gang. Okey, jadi sekarang kita tinggal X. Tinggal 1, 2 dan juga Y. Tada, dah siap. Belum siap lagi lah sebab bawah ada lagi kan. Okey, sampai sini boleh follow. Okey, lepas itu tengok atas dengan bawah ada yang sama tak? Ada. Boleh potong. Jadi sekarang yang tinggal adalah X tolak 2Y sahaja. Kalau macam ni aja kita boleh buat bracket ataupun kita boleh buang bracket. Sebab apa? Sebab dirinya aje lah, tak ada geng lain. Okey, ni pun kena buat bracket je guys. Kecuali kalau ada kuasa kat belakang ni lah. Kalau ada kuasa semua ni baru kita boleh guna cara tadi.
Okey, ni cikgu tinggalkan awak jap. Semula sekarang. Okey, jom kita tengok apakah yang ada kat sini. So kat sini kita ada P, kita ada P. So P tinggal satu. Q dengan Q kita buang. Jadi kita ada P dan kita ada Q. Okey, apa yang tinggal? Yang tinggal kita ada P lagi. Q dah habis dan kita ada Q pun dah habis. So kalau ikut kat sini ada P je. P sahaja ada. Itu je guys. Okey. Itu je. Tapi yang bawah tu boleh settle tak? Oh, yang bawah ni sebab ada kuasa guys. Yang bawah ni sebenarnya kita boleh katakan ni. Sebab apa? Kat bawah ni ada satu P, ada satu P. Jadi P kita keluarkan. Yang tinggal adalah P sahaja. Nampak kat sini kita boleh potongkan dia. Okey, satu dan satu lagi sini boleh potong guys. Hebat tak permainan dia? Jadi jawapan kita hanyalah Q sahaja. Tada. Sorry. Cikgu salah. Sorry. Cikgu silap sikit. Sini sebenarnya guys, bila kita buat P aja ni, kan? Bila kita buat P sahaja, sebenarnya P ni ada tolak kan? Oleh kerana dia tak ada, walaupun dia tak ada ni guys, tapi ada satu lagi. Lupa nak beritahu awak. Sebab depan ni ada satu ni. Bawah ni pun sama. Ni walau P ada, kalau ikut ni ada P, masih lagi ada satu. Ni satu depan dia. Macam tu. Okey. Sebab apa? Kalau kita darab semula, contoh darat P, kita dapat P kuasa 2. P darat 1, kita dapat negatif 1. Nampak tak? Negatif 1 P. Dia akan jadi kembali kepada asal semula. Jadi jangan lupa satu tu guys. Cikgu tersilap sekejap. Jadi kat sini pun sama jugalah sebenarnya. Kita boleh potong ini. Okey. Boleh faham tak? Kita kena explain lagi? Clear ke? Ataupun explain lain? Siapa perlukan penjelasan lain? Explain semula. Okey, bagus. Juga ambil contoh lain senang sikit. Katakanlah juga ada macam ni. Juga ada 2B tolak B. Kan? Okay, kalau cikgu faktoriskan dia, dia akan jadi B kita keluarkan kan, betul tak? Okay, B kita keluarkan. Okay, yang tinggal 2 tolak. Ni tak ada apa ni. Ni kalau ikut B dah potong kan, betul tak? B dah potong kan? Tapi sebenarnya B ni ada satu ni guys. B ada satu, ingat tak? Jadi sebab itu satu ni kena tinggal. Boleh? Okey, sebab satu kan dia hilang kan? Okey, boleh? Patricia, okey Patricia? Kalau nak tengok betul ke tak, cuba kita kembang balik. B darat 2, kita akan dapat 2B. B darat 1 dapat negatif B. Tengok, sama tak dengan asal? Boleh kan? Kalau kita buat kosong kat sini, nanti nak darab macam mana? Jadi macam tu je, ya? Tak sama dengan asal. Okey, jadi apa-apa tu, belum kalau kita buang semua tu ada tolak, maksudnya kita ada satu. Itulah maksudnya. Selalu careless juga. Kadang-kadang cikgu pun lupa juga kan. Okey. Kita dua lagi soalan guys sebelum kita surai ni. Faktoriskan lagi. Okey, kalau jenis macam ni kita perlukan menggunakan kalkulator. Kalkulator ni nantilah kita buat ada kali lah guys Untuk soalan macam ni kita akan fokus satu hari nanti kita buat soalan macam ni je sebab ni melibatkan root. Tapi form tu dah belajar ni. Tak apa, itu kita buat lain kali. Kita nak fokus yang nombor 12 ni. Kira inilah soalan last kita hari ni. Okey. Jadi kat sini kan, ni ada kuasa 2. Ada tolak. Cuba try. Kita boleh jadikan kuasa 2 tak? 4 apa nombor yang boleh jadikan kuasa 2? 4 dengan 49 ni, apa nombor yang boleh jadikan kuasa 2? Ada tak? Nombor apa yang kuasa 2 sama? 2, okey, 2 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4, 7 kuasa 2 pun 20, 49. Okey, betul. Nampak tak? Semua ni kuasa 2 dah. Dan dia ada tolak. Apa lagi? Teruslah kita buat bracket 2 macam ni. Salin aja, 1 tambah 1 tolak.
Dah settle. Itu je. Zikri. Okay, Zikri. Zikri boleh faham? Boleh. Okey. Jadi cikgu rasa sampai sini guys. So